Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Mimi nak tunjuk tutorial resepi masakan menggunakan sotong kering. Okey, so dalam bekas ini adalah sotong kering yang telah Mimi rendam semalaman, 2 kali tukar air. Semalam, masa mula-mula rendam, Mimi gunakan air pahit dan juga tambahkan 5 sudu teh soda bikarbonat. Okey, biarkan semalaman and then pagi tadi buang air yang semalam tu and then masukkan air baru sampai air tu agak jernih and then masukkan lagi 5 sudu teh soda bikarbonat and then tutup bekas and tinggalkan dia kejap. Okey, so dalam petang-petang sikit dalam pukul 3 lebih ni so Mimin dah nak boleh prepare untuk masak lah. So ini adalah hasil sotong kering yang telah direndam semalaman dengan 2 kali air yang ditukar bersamaan dengan total 10 sudu teh soda bikarbonat. Semalam semasa mula-mula letak ini, sotong ni sangat keras ya. Sangat keras dan warna dia ialah hitam. Memang kalau baling tu memang keras lah. Okey, so sekarang bila kita dah rendam semalaman ni, sotong ni dah lembut, sangat lembut. Okey, dan warna dia pun dah cantik, dah jadi macam nampak macam hampir-hampir sama macam yang segar punya. Okey, so ini sotong kita akan bersihkan kejap lagi. Kita akan buang kulit-kulit yang hitam ni dekat badan dia, dekat kepala dia, tulang-tulang dia kita kena buang. Okey, and then lagi satu nak pesan, air hasil rendaman ni dia memang akan busuk Jadi jangan terkejut, jangan buang pula sotong ni kata sotong ni tak elok. Tak, dia memang air dia memang bau macam tu. Normal sebab sotong kering kan, dikeringkan, masin dikeringkan dia akan jadi bau macam tu. So tak apa, kita buang air ni, kita akan masak. Nanti yang masin yang busuk itulah yang kata sedap. Okey, jom kita tengok cara masak. Sotong ni semua kita kena bersihkan dia betul-betul. Jadi yang warna-warna hitam ni semua kita kena buang lah. Kita tutup air tak nak membazir. Kalau rasa selesa nak pakai pisau, boleh pakai pisau. Kalau rasa lebih mudah pakai tangan ya. Okay, cabut bersih-bersih dia punya kulit tu kan. Cabut. Kalau sotong kering ni memang kena rendam dia semalaman, ataupun kalau nak lagi lembut, nak lagi orang kata macam senang nak lembut, biarlah 2 hari. 2 hari rendam. Nanti rajin-rajinkan tukar air. Nanti bila dah tukar air tu, tambahlah soda bikarbonat tu. So soda bikarbonat tu function dia adalah untuk melembutkan daging sotong ni. Kat kepala ni pun buang ni. Buang setakat mana yang boleh buang lah. Jangan kuat-kuat sangat sebab dia dah lembut, nanti kan tercabut pula isi dia. So far untuk sotong kering sesuai dimasak, masak lemak ataupun buat sambal sotong yang nasi lemak tu, dan juga buat sambal bujang. Sambal bujang memang sedap. Kalau tengah tak ada selera makan, buat sambal sotong bujang tu and then makan dengan nasi panas-panas. Ya Allah, sangat sedap ya. Nikmat. Kalau time pulang puasa, kalau buat, insyaAllah boleh menambah-nambah. Okay, yang ni agak bersih dah. Okay, so bila dah agak bersih macam ni, tengok dah buang dia punya kulit. Okay, letak dekat tepi and then continue lah buat sampai habis. Okay. Okey, ini adalah sotong yang telah kita bersihkan. Okey, jadi kita akan potong, kita akan gunting kecil-kecil and then kita akan rebus selama 10 minit nak bagi dia lagi empuk. Selepas 10 minit tu, lepas kita rebus, barulah kita boleh masukkan ke dalam masakan kita. Okey, sotong ni kita boleh potong kecil-kecil ya. Jangan terlampau kecil, agak-agak saja. Potong sampai habis semua sotong kering tadi. Okey, sekarang kita rebus sotong kering kita ni dalam lebih kurang 10 minit ataupun 15 minit. Depends kepada daging sotong tu lah. Tengok sama dia lembut ke tak. Okey, kalau dia masih keras, agak kenyal, tambahkan minit. Okey.
Okey, masak lagi kita punya sotong kering ni. Biar sampai betul-betul orang kata bagi dia lembut sikit lagi lah. Kita rendam tu dah lembut, tapi kita nak bagi dia lagi lembut. Kita tak nak daging dia tiap nanti. Nanti susah kita nak makan. Buih-buih tu normal ya. Okey, ini adalah sotong yang telah direbus tadi. So tadi agak kembang, jadi agak besar lah untuk kita nak makan, nak gigit, nak telan kan. Jadi saya potong lagi menjadi bahagian yang lebih kecil. Okey, kat dalamnya ada dua bekas, iaitu dalam bekas kaca ini yang saya akan masak. Saya masak sedikit lah, dalam kuantiti yang sedikit sebab saya ada 2 orang saja. Dan lebihan yang rebus tadi saya masukkan dalam bekas ni. Tak perlu rendam dalam air, just masukkan dalam bekas dan simpan dalam sejuk beku. So nanti bila nak pakai, nak guna untuk masak, just keluarkan dan rendamkan dalam air pahit sekejap, bagi dia hancur dia punya air sedia tu, and then baru boleh masak. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk buat gulai lemak sotong. Apa yang bahan-bahan yang diperlukan adalah satu batang serai yang telah dititik. Dititik tu kita panggil juga diketuk lah. So ini ada sehelai daun kunyit. So satu belah tu saya ikat. Dan satu belah lagi kita hiris nipis lah untuk last sekali kita masukkan. And then kita ada juga satu helai daun limau purut. Sebenarnya daun limau purut ni tak perlu, tapi untuk kali ni saya nak masukkannya. Ini optional lah. And then kita ada 5 atau 4 ulas bawang merah. And then kita ada lebih kurang 2 inci kunyit hidup. Kalau nak gulai lemak tu sedap, biasanya kena pakai yang hidup lah. And then ada 2 biji cili. So biji cili ni kalau suka pedas boleh tumbuk. Kalau ada anak kecil yang nak makan gulai ni, just letak di dalam gulai. So nanti bila nak makan, kita ambil, kita picit dalam nasi. Itu saja. Sebiji tomato ya, lupa 1 biji tomato. Nanti kita potong belah lah 4. Okey, antara bahan-bahan yang kena blender ialah bawang merah. Bawang merah ni kita nak kena blend bagi lumat lah. Setengah gulai lemak kita tak pakai bawang merah, kita just tumbuk cili dengan kunyit hidup saja, macam gulai lemak ayam. Yang tu kalau siapa suka pedas memang kena antara 2 ni je. Itu je yang paling sedap. Tapi kalau kita masak gulai lemak tu dia tak pedas. So kalau kita just tumbuk bawang kita tumbuk kunyit hidup ni, dia tak sedap. Dia rasa lain, macam tak cukup rempah. Jadi kita tambahlah bawang merah. Okey. Kunyit hidup ni pun kita kena blend. Cili jangan blend. Kalau nak pedas boleh blend lah. Kalau ada anak kecil nak makan jangan blend. Okey, itu saja bahan-bahan yang perlu di blender. Okey, untuk santan saya gunakan santan brand Rasa Enak. Serbuk santan ni gunakan 1 paket dan campurkan dengan air panas sebanyak 200 ml air. Okey, masukkan air panas sebanyak 200 ml. Jangan terlampau banyak, jadi kita tak nak kita punya santan jadi terlalu cair. Okey, and then kita kacau-kacau bagi serbuk tidak berketul. Okey, biarkan santan ni agak suam, baru kita mula masak dan campur ke dalam kuah kita. Mula-mula kita panaskan minyak dahulu, kemudian masukkan serai yang telah dititik tadi. Dan juga masuk siap-siap kita punya daun limau purut. Daun limau purut ni optional ya. Kalau yang tak nak pakai pun tak apa. Cuma kali ni dalam resepi ni saya pakai daun limau purut. Kemudian kita masukkan bahan yang kita blender tadi, iaitu kunyit hijau, bawang merah. 2 benda tu kita masukkan ke dalam ni dan masak sehingga dia agak naik bau lah. Kacau-kacau dulu bagi dia sepati. Okey, sekarang dia dah naik bau dan bahan-bahan pun dah menggelegak cantik dah. Okey, sekarang kita boleh masukkan sotong dahulu. Masuk sotong, kacau-kacau boleh 2-3 minit. Lepas tu baru kita masukkan cili dan juga daun kunyit yang telah kita ikat tu. Okey, kita masukkan sotong. Okey, masukkan sotong, kacau-kacau dulu bagi dalam 2-3 minit bagi dia bahan-bahan campuran tu dia menyelimuti sotong ni dengan elok. Okey, selepas 2-3 minit, kita boleh masukkan daun kunyit yang kita ikat dan juga cili lah. Cili ni optional, kalau nak tumbuk-tumbuk. Kalau nak tambahkan kuantiti pun boleh. Saya tak tumbuk, saya masuk sedikit sebab saya ada anak kecil yang nak makan ni. Okey, so kacau-kacau kejap boleh dalam seminit, and then kita akan masukkan santan yang 200 ml tadi. Okey, sekarang ni santan dia. Santan yang dah dilarutkan, masukkan dia. Okey. Okey, selepas dah masuk santan ni, pastikan guna api yang kecil dan sentiasa kacau. Kalau tak nanti dia punya santan dia pecah, tak cantik nanti kuah. Okey, kacau. Masukkan secukup rasa. Saya tak guna garam ya, saya hanya masukkan secukup rasa saja. Okey, and then kacau-kacau. Jangan tinggal kacau ya, kena sentiasa kacau. Okey, setelah kita kacau-kacau, kita masukkan 1 keping asam keping ni. Atau korang panggil asam gudugu. Sebab saya pakai kuah ni sikit, jadi saya pakai asam gudugu yang kecil je lah.
Ianya bergantung kepada kuantiti kuah kita. Okey. Okay, selepas kita masuk santan, kita tak perlu tunggu masa yang lama untuk masak gulai lemak ni. Sebab sotong ni kita dah masak dahulu tau. Kita dah rebus lama. Jadi kita just masak kuah lemaknya saja. Bagi santan ni masak sepenuhnya. Barulah kita tutup api. Tak perlu tunggu sampai 30 minit, 45 minit atau 1 jam untuk bagi sotong ni masak. Sebab kita dah masak terlebih dahulu kan. Kita dah rebus. Last kali bila kita dah kuah ni dah hampir masak, kita boleh masukkan tomato dan juga hirisan daun kunyit yang kita hiris tadi. Itu last part, okey. Okey, kuah kita pun dah menggelegak, dah mendidih cantik dah, warna pun cantik, rasa pun dah okey. Jadi kita boleh masukkan tomato dan juga daun kunyit yang kita hiris tadi. Masukkan semuanya. Okey. Dan kacau-kacau. Siap. Gulai lemak sotong kering sudah siap.